أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة عظيمة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama pada malam ini, malam yang ke-11 daripada bulan Syawal, hari yang ke-10 daripada bulan Syawal ini, bulan yang penuh barakah ini, marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita membacakan Ummul Kitab. Mudah-mudahan kita sama-sama akan mendapat rahmat, taufik, inayah dan hidayah daripada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita, memberikan ruang dan peluang kepada kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah untuk kita meneruskan ibadat kita selepas daripada kita menjalani ibadat puasa Ramadan selama sebulan. Untuk kita meneruskan momentum Ramadan ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi menganjurkan kepada kita untuk berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadana summa atba'ahu sab'an min asy-Syawal kana kasiyamid dahri." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari puasa di dalam bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, adalah pahalanya seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada kita melaksanakan ibadat puasa sunat di dalam bulan Syawal ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam bulan Syawal ini jangan kita lupa kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berlaku peperangan yang besar di dalam bulan Syawal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis saja puasa, sambut hari raya, Nabi mengadakan perbincangan bukan untuk mengadakan jamuan raya. Tuan-tuan, Nabi mengumpulkan umat Islam, mengadakan perbincangan untuk bagaimana nak mempertahankan Islam. Yakni pertamanya ialah berlakunya peperangan Uhud di dalam bulan Syawal. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apabila umat Islam beroleh kemenangan di dalam bulan Ramadan pada tahun kedua daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan-golongan kufar musyrikin Mekah balik bincang, macam mana kita nak buat ni? Kita nak buat macam mana? Takkan nak biar saja mereka dah menang dah. Abu Jahal dah kena bunuh dah dalam bulan Ramadan tahun kedua daripada hijrah, sedangkan mereka berpuasa. Rasa malu sangat. Maka mereka mengadakan perbincangan untuk menyerang umat Islam yang berada di Mekah. Nampak? Bukan umat Islam yang memulakan peperangan. Yang memulakan peperangan ialah golongan-golongan kufar musyrikin Mekah, tuan-tuan. Mereka datang ke Madinah untuk berperang dengan umat Islam.
tujuan mereka untuk menghancurkan umat Islam. Peperangan Uhud berlaku tahun ketiga daripada hijrah Nabi di dalam bulan Syawal. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang mana semua kita maklum peperangan Uhud ni pada pusingan awalnya kemenangan beroleh kepada umat Islam. Tetapi apabila petugas-petugas pasukan pemanah yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas bukit turun, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ketika itu golongan musyrikin kufar yang diketuai oleh Khalid Al-Walid, tuan-tuan, yang belum memeluk Islam, apabila dia berpatah balik tengok-tengok tak ada atas bukit tu golongan ataupun pasukan pemanah, maka dia dapat menguasai bukit itu. Ramai di kalangan umat Islam syahid di dalam peperangan Uhud di dalam bulan Syawal ni, tuan-tuan. Ramai yang syahid dalam bulan Syawal ni. Di antaranya ialah Hamzah bin Abdul Muttalib, tuan-tuan, bapa saudara Nabi, yang membela Nabi apabila dia dihina oleh Abu Jahal. Pulang daripada berburu, apabila dia mendengar kabar berita kata orang hina Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bawa busur panah dia, tuan-tuan, pi katuk Abu Jahal sampai berdarah kepala Abu Jahal. Tuan-tuan, dia digelar dengan Sayyidus Syuhada. Mati dia dalam keadaan mengayatkan hati, tuan-tuan. Ngeri kalau kita tengok, tuan-tuan, dada dia dibelah ni dalam bulan Syawal. Kita, tuan-tuan, ketupat duk ada lagi, duk dalam TS lagi, ya, lemang duk jual tepi jalan lagi, tuan-tuan. Tak kenang, tuan-tuan. Bukan kata di sinilah, di sini habis dah kan, habis dah raya. Kita tengok lalu kot tepi jalan tu, masya-Allah, lemang banyak lagi. Ya, orang duk buat perbincangan nak buat jamuan raya lagi, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tapi kita kenang juga Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib, tuan-tuan, syahid di dalam bulan Syawal. Dada dia dibelah, tuan-tuan, jantung dia ni dikeluarkan. Allahu Akbar. Begitu juga dalam bulan Syawal ni, dalam peperangan Uhud, Mus'ab bin Umair, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menangis apabila melihat Mus'ab bin Umair masuk ke dalam Masjidin Nabawi. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana dia tak ada pakaian yang mewah, tak ada pakaian yang sempurna, hanya ada 2 helai kain. Yang kain dia tu pula bertampung, tuan-tuan. Tampung dengan kulit. Uish, hebatlah tampung dengan kulit. Lah, kita lah ni hebatlah. Zaman dulu kulit unta, kulit kambing nak buat apa? Orang tahu orang lempak dia ambil, dia samak, tuan-tuan, buat tampung kulit dia. Bukan kulit dia, kulit pakaian dia. 2 helai kain yang dia pakai untuk melaksanakan solat berjamaah, tuan-tuan. 2 helai kain boleh mai sembahyang berjamaah. Kita kain plekat berapa helai dalam almari kita? Kain plekat berapa helai? Bersusun kain plekat. Hak beli raya itu pun dah tak pakai lagi. Beli 3 helai. Tu dia Gamak kata nak raya beli sampai 3 helai, pakai tak habis lagi. Mus'ab bin Umair cerita, Sayyidina Ali, aku pernah tengok Nabi SAW mengalirkan air mata dia. Sebab apa? Sebab dia melihat Mus'ab bin Umair masuk. Mungkin Nabi terkenang, kata Sayyidina Ali, keadaan Mus'ab bin Umair ketika dia berada di Mekah. Pada ketika dia belum Islam, dia ni adalah seorang yang sangat disayangi oleh ibu dia, orang yang sangat diambil perhatian oleh ibu dia. Pakaian dia, sampaikan minyak wangi yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair tak dapat ditandingi oleh orang lain. Sampailah kalau Mus'ab bin Umair ini lalu di lorong-lorong kota Mekah, Mus'ab ni tak nampak dah, dia pergi jauh dah, tapi orang lalu, orang tercium bau minyak wangi tu, orang tahu kata Mus'ab bin Umair ni lalu. Nak abang kata mewahnya pada ketika itu. Tapi apabila dia memeluk Islam, mak dia suruh dia pilih. Hang nak harta aku, hang nak kemewahan, hang duduk dengan aku, tinggalkan Islam. Tapi kalau hang pilih Islam, hang keluar daripada rumah selai sepinggang. Tuan-tuan, dia pilih apa? Dia pilih Islam. Kalau kita tuan-tuan, kan, hang nak apa? Kalau hang nak harta aku, hang kena ikut aku. Naya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ya, tapi Mus'ab bin Umair dia pilih Islam, tuan-tuan. Nabi pernah mengalirkan air mata. Tuan-tuan, dia syahid dalam peperangan Uhud. Begitu juga Abdullah bin Jahshin.
Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Abdullah bin Jahsy, rakan karib, member kamcing, siapa dia? Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang mungkin pernah saya cerita di surau ni tuan-tuan, yang hidung dia terpotong, putih hidung dia, telinga dia pun putih dalam peperangan Uhud yang berlaku dalam bulan Syawal ni juga tuan-tuan. Hidung dan telinga dia digantung dengan benang saja, dicam, dikenali oleh siapa? Oleh sahabat dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ramai lebih kurang 70 orang sahabat Nabi yang syahid dalam bulan Syawal dalam peperangan Uhud tahun ketiga daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam bulan Syawal ini berlaku peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab juga dinamakan peperangan Khandaq atau peperangan Parit tuan-tuan. Pernah dengar siapa yang pergi Madinah tuan-tuan, sampai dekat simpang tu tuan-tuan, kalau kita mai daripada Masjid Quba tu nak balik ke Masjidin Nabawi balik tuan-tuan, kita akan sampai satu simpang 3 traffic light tu, kita tengok depan kita tu masjid disebut dengan Sab'ul Masajid, Masjid 7 tuan-tuan. Ya, di situlah medan Khandaq pada ketika dulu. Pada zaman Nabi SAW, peperangan Khandaq berlaku pada tahun ke-5 daripada hijrah Nabi SAW. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, satu peperangan yang besar. Peperangan Ahzab ataupun Khandaq ini satu peperangan yang besar. Sebab apa? Sebab tujuan orang musyrikin mai ke Mekah ni berlaku, mai ke Madinah, berlaku di Madinah. Orang Islam ada di Madinah. Ni orang musyrikin mai daripada Mekah, mai nak serang umat Islam tuan-tuan. Tujuan dia apa? Nak menghapuskan umat Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan, sama ada kanak-kanak, orang tua maupun siapa saja, nak hapuskan umat Islam. Mereka pula bersekongkol dengan Yahudi yang ada di Madinah tuan-tuan. Ya, mereka bercadang supaya orang-orang Yahudi serang daripada dalam, mereka serang daripada luar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tapi Allah Ta'ala membantu tentera-tentera Ahzab. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sampai dalam takbir raya kita pun tuan-tuan, kita sebut wahazamal ahzab wahdah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kenang peperangan Ahzab 1 Syawal saja. Habis tu tuan-tuan, hang Ahzab kah, hang Uhud kah, yang dia ingat apa dia? Dia ingat jamuan raya Lemang Pulut. Bukan tak bagi buatlah, panggil ustaz sama. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ya, yang ketiganya peperangan yang besar yang berlaku dalam bulan Syawal ini ialah peperangan Hunain. Selepas daripada pembukaan kota Mekah tuan-tuan. Cukuplah sampai takat tu tuan-tuan. Kita nak bagi semangat ya. Nabi perang dalam bulan Syawal, kita nak mai kuliah tak boleh. Alamak hai, lekeh. Bukan mai suruh pegang senjata apa pun dak. Kan? Bukan mai ni nak teruk buat benda teruk-teruk dak. Bukan nak kena angkat ketui batu ke apa dak. Mai duduk dengar kitab tak bawa pun tak apa. Ustaz tak marah kan? Dia mengajak di surau lagu tu. Kan? Kalau marah siapa nak mai dengar? Hang tak ada kitab. Balik ambil kitab dulu. Pakai tuan-tuan. Mai bulan depan ya, saya dengan Anas Orang lain tak ada. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mai duduk dengar tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat, taufik, inayah dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tu tuan-tuan, saya minta maaf, gigi longgak. Bukan sebab makan kuih banyak hari raya. Gigi longgak tu dia cakap tak apa nak clear tuan-tuan. Dengar kot dalam ni ustaz ni, dia macam yang cakap gigi longgak, takut cakap deras terkeluar terus gigi lagi. Tera ni boleh kot boleh dengar insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita membicarakan ataupun berkongsi ilmu satu kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, karangan Syekh Yusuf Qardawi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini di antara kitab yang mengandungi fatwa-fatwa Syekh Qardawi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ya, dia letak di permulaan kitab dia kaedah-kaedah. Kita masih lagi duduk dalam kaedah tentang halal dan haram. Kita sampai kaedah yang keempat. Kaedah yang keempat dalam kitab ni. Apa dia kaedah dia? At-tahrimu yatba'ul khubuth wad-darar. Maksud dia mengharamkan yang halal akan berakibat timbulnya kejahatan dan juga bahaya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ataupun diterjemahkan at-tahrimu yatba'ul khubuth wad-darar. Pengharaman membawa kepada keburukan dan juga bahaya. Tuan-tuan, ya. Jadi apabila Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu, makna kata benda yang haram itu akan menimbulkan bahaya dan juga kejahatan. Sebab tu benda itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di antara hak Allah sebagai zat yang mencipta manusia dan pemberi nikmat, yang tiada terhitung banyaknya itu ialah menentukan halal dan haram dengan sesukanya. Bukan hak manusia untuk tentukan halal dan haram. Halal dan haram ini adalah hak Allah Ta'ala yang tentukan. Bila dia tentukan haram, maka tentulah ada sebab dia. Kan? Orang tak bagi pi kalaulah kita tengok kena. Ya, hang nak pi mana ni? Nak pi mandi sungai, tak usah duk pi. Orang tak bagi pi, makna kata ada sesuatu bahaya di situ. Kalau orang pun orang larang, ada sesuatu yang bahaya, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan sesuatu, tentulah ada sesuatu yang membahayakan ataupun ada sesuatu benda jahat akan berlaku kalau buat juga. Sebagaimana dia juga berhak menentukan perintah-perintah dan syiar-syiar ibadah dengan sesukanya. Sedang buat manusia sedikit pun tidak ada hak untuk berpaling dan juga melanggar. Ini semua adalah hak ketuhanan dan suatu kepastian persembahan yang harus mereka lakukan untuk berbakti kepadanya. Namun Allah juga berbelas kasih kepada hamba-Nya. Kerana itu, dalam ia menentukan halal dan haram adalah justru ada beberapa alasan yang makul, yakni alasan yang mempunyai rasionalnya, dan juga demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Justru itu Allah tidak akan menghalalkan sesuatu kecuali yang baik, dan tidak akan mengharamkan sesuatu kecuali benda itu jelek ataupun buruk. Benar bahawa Allah pernah juga mengharamkan hal-hal yang baik kepada orang-orang Yahudi, tetapi semua itu justru merupakan hukuman kepada mereka atas kedurhakaan yang mereka perbuat dan pelanggaran terhadap larangan Allah. Hal ini telah dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 146. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, firman Allah, wa 'alal ladzina hadu harramna kullazi zufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'azmin zalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Maksudnya, dan kami haramkan atas orang-orang Yahudi segala binatang yang berkuku dan dari lembu dan kambing. Pula kami haramkan kepada mereka lemaknya kecuali lemak yang ada pada belakangnya, atau yang menyeliputi perkakas dalam perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami balas mereka dengan sebab kederhakaan mereka, dan sesungguhnya kamilah yang benar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam hal benda-benda yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah ada manfaatnya, dan benda yang Allah Ta'ala haramkan tentulah ada keburukannya. Tapi kalau kita pertikaikan ayat Al-Quran surah Al-An'am ayat 146 ni,
Allah Ta'ala pernah mengharamkan binatang yang berkuku kepada orang-orang Yahudi. Begitu juga Allah Ta'ala mengharamkan lemak daripada kambing kepada orang-orang Yahudi. Tidakkah kambing itu adalah sesuatu yang halal? Bila sebut kambing, tuan-tuan, Allah ni orang suka sangat kambing. Orang suka sangat kambing, suka makan kambing. Kalau ada habaq kata kambing golek, tu dia kan, pakat terpa api, tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala pernah mengharamkan lemak kambing kepada orang-orang Yahudi. Sebab apa? Sebab mereka ni derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala balas kederhakaan mereka ini dengan mengharamkan, walaupun benda itu asalnya adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menjelaskan pelbagai gambaran dari kederhakaan kaum Yahudi itu di dalam surah yang lain. Misalnya surah An-Nisa ayat 160 sampai 161. Fa bi zulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Maksudnya, maka disebabkan kezaliman yang amat besar dari perbuatan orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka makanan yang baik-baik yang pernah dihalalkan bagi mereka, dan disebabkan mereka banyak menghalang manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga disebabkan mereka mengambil riba sedangkan mereka telah dilarang melakukannya, dan disebabkan mereka memakan harta orang dengan jalan yang salah, yakni dengan tipu, dengan berjudi dan sebagainya, yakni dengan cara yang batil. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan penutup nabi yang terakhir dengan membawa agama yang luas, agama yang umum lagi kekal, yang universal kita sebut, maka dengan penuh rahmatnya kepada semua manusia, sesudah matang pemikirannya dan tinggi kecerdasannya, bahawa dia mengangkat segala macam beban pengharaman itu yang dahulunya dijadikannya sebagai pendidikan sementara ke atas suatu generasi yang degil, keras kepala, sebagaimana yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab Taurat, dijadikan simbol perutusan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum ahli kitab, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim surah Al-A'raf ayat 157. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat dia berbunyi, yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wa aghlal allati kanat 'alaihim. Maksudnya mereka mendapati tertulis, yakni namanya dan sifat-sifatnya. Siapa sifat-sifat siapa ni? Sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga nama Nabi di dalam kitab Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Ianya menyuruh mereka dengan perkara yang baik, yakni Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, menyuruh orang melakukan perkara-perkara yang baik dan melarang mereka daripada melakukan perkara-perkara yang keji, dan ianya menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk, dan ianya juga menghapuskan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada diri mereka. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang asalnya tuan-tuan, pada golongan-golongan Yahudi yang degil, yang ketegak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan, asalnya halal diharamkan atas kederhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala dah nyatakan dalam Al-Quran, dalam Injil dan juga Taurat tentang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan sebagai nabi yang terakhir kepada seluruh umat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan yang nabi yang terakhir ini tentang sifat-sifat kenabian dia, macam mana orang dia,
Tapi tuan-tuan, orang-orang Yahudi ni tidak menerima. Tidak menerima Nabi selain daripada golongan mereka, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sampaikan mereka nak bunuh kalaulah ada orang yang nama macam mana nama yang tertulis dalam kitab Taurat dan Injil dan yang mempunyai tanda-tanda tersebut. Sebagaimana kalau kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika umur Nabi 12 tahun. Nabi pada umur 12 tahun, tuan-tuan, dibawa oleh bapa saudara dia Abu Talib untuk ikut satu kabilah perniagaan ke Syam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala tunjukkan Irhas. Tuan-tuan, sebelum dilantik menjadi Nabi, Allah Ta'ala tunjukkan tanda-tanda bakal dilantik menjadi Nabi. Itu nama dia Irhas. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, awan melindungi perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kabar berita ini, tuan-tuan, kepada seorang orang yang alim dalam kitab Taurat dan Injil. Sampai dia panggil ketua rombongan Abu Talib ni, dia tanya, ada tak dalam kalangan hampa ni orang yang macam ni, macam ni, macam ni? Dia kata, ada lah. Anak saudara aku bawa mai sini. Bila pendeta ni, tuan-tuan, nama dia Buhairah. Ya, Buhairah ni dia kata, panggil mai sini, aku nak tengok dia. Ya, Abu Talib pun bawa mai tengok ni. Sebagaimana ni, tuan-tuan, yang kita baca dalam ayat tadi, surah Al-A'raf ayat 157. Ya, ayat 157 surah Al-A'raf ni dah ada tanda-tanda tu disebut dalam kitab Taurat dan Injil. Dia tengok sungguh ada tanda-tanda sifat-sifat dia macam ni, dan juga nama dia serupa macam mana yang dinyatakan dalam kitab Taurat dan Injil. Dia kata apa kepada Abu Talib? Hang bawa balik anak menakan hang ni, anak saudara hang ni, hang bawa balik. Sebab apa? Aku takut orang-orang Yahudi tengah duk cari ni. Orang-orang Yahudi tengah duk cari, dia nak bunuh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sampai terah tu Yahudi ketegak, sampai lah ni pula Yahudi campur Zionis, tuan-tuan. Dia tak kira siapa, hang nama apa pun, hang orang Islam, dia nak bunuh, tuan-tuan. Kan ni kita pakat nak boikot dah ni, kan? Boikot apa? Boikot McD. Kan, hari Jumaat ni keluar sampai dalam Facebook, ada dalam WhatsApp, ada. Jangan lupa hari Jumaat ni, jangan makan McD. Jangan hari Jumaatnya, kan? Dia hari Jumaat ni dia kata tak usah makan, kan? Kadang-kadang kita kata ada apa kesan, kan? Tapi tuan-tuan nak nyatakan tentang kebersamaan kita dengan umat Islam yang seagama dengan kita, yang sama-sama mengucapkan lafaz kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang baca Fatihah macam mana kita baca Fatihah, yang bagi salam macam mana kita bagi salam, tuan-tuan. Yang sama-sama macam yang kita mempertahankan kiblat pertama umat Islam, tuan-tuan. Kita bersama-sama dengan mereka. Jadi tuan-tuan, kita turut sertalah. Kita jadi orang yang bersama-sama dengan mereka, insya-Allah, tuan-tuan. Usaha kita itu akan memberi kesan. Usaha kita akan memberi kesan kepada mereka, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Nabi diutuskan kepada seluruh umat manusia ni, bukan untuk orang-orang Yahudi saja, untuk seluruh alam ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dinyatakan dalam kitab Taurat dan Injil. Dia bukan sekadar mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia juga mengajak untuk melakukan kebaikan, kebajikan, mencegah kemungkaran. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua benda ni dia tak boleh nak buang satu, dia kena dua-dua. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kita baca dalam Al-Quran, mesti dua-dua ni ada. Dia tak kata ta'muruna bil ma'ruf saja, tak ada wa tanhauna 'anil munkar. Dia ada dua-dua. Mesti ada suruh orang baik-baik, cegah kemungkaran.
Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan kita ni kena ikut sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Ya Allah Taala perintahkan, suruh orang buat baik. Ya. Kita ajak orang buat baik. Kan? Kita ajak orang buat baik. Kadang-kadang kita nak ajak pun payah. Kita nak ajak pun payah. Kita konvoi motor besar ni, yang nak ada motor besar. Ustaz tak ada motor besar. Kan? Naik motor ni ramai-ramai ni, konvoi ramai. Kalau seorang bukan nama dia konvoi kan dah. Ekspedisi pi ramai-ramai naik motor ni, ya, sampai satu RNR, ya, kita kata berhenti sini, kita pergi semayang. Kan? Kita pergi semayang. Berapa kerat nak pergi semayang? Berapa kerat nak tak pergi semayang? Tu dia tuan-tuan. Hak ni kadang-kadang dia buat alasan, dia kata payah Ustaz nak kena buka kasut pula sampai ke lutut pakai. Bukan kasut biasa-biasa ni, bukan pakai kasut palas. Dia tak pakai kasut palas tu. Dia pakai kasut tu sampai ke lutut, nak buka tu payah. Lepas tu pula mahal. Kan, mahal. Tak lagi buka tak untuk kutu dia balas lagi pergi. Tuan-tuan, duk fikir macam-macam pakai tak semayang dah. Kan? Orang kata kita beli jamak apa? Jamak yang ada dua ya. Jamak takdim, jamak takhir. Dia kata saya buat jamak apa? Jamak takyah. Jamak takyah buat langsung. Tu dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita nak suruh orang baik-baik, kita tengok kawan kita tak semayang, kita nak suruh dia semayang pun payah. Nak ajak sekali bahasa sekali kawan tak mau bersembang dengan kita pula. Jaga setia kawan lebih daripada jaga setia pada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok mereka melakukan perkara-perkara kemungkaran. Ya, nak darah lalu duk piwit, kita nak larang pun rasa tak apalah tu kan, biasalah melawak. Tu dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jangan duk kacau Kan? Jangan duk kacau. Law ni hak jenis motor besar ni kebanyakannya hak pencin-pencin dah kono. Tengok lagu tu kita tengok naik motor nampak steady pakai helmet full face. Sekali buka tengok lah. Mata tak parak celek dah, kan? Mata pun tak larat nak celek dah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tapi nampak tu, boleh duit pencin dia beli motor dulu. Tu dia. Orang pergi ke Mekah dulu, dia pergi beli motor besar dulu. Dia kata sebelum tutup mata ni, dia kata teringin nak pakai lama dah. Dia kata ni pencin ni masa dia, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni kata-kata kat orang sini tu. Sini semua muda-muda lagi lah. Muda-muda lagi, tak pencin lagi. Jadi tuan-tuan, di dalam Islam, ya, kita sambung kitab ni. Di dalam Islam, cara Allah menutupi kesalahan bukan dengan mengharamkan barang-barang baik yang lain, tetapi ada beberapa hal. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala dia nak mengharamkan sesuatu tu, ya, tentulah ada perkara dia. Dan apabila orang melakukan suatu kesalahan tu, ada cara dia. Ya, ada cara dia. Untuk apa? Untuk dia hapuskan kesalahan dan juga kejahatan yang pernah dilakukan. Tuan-tuan, jahat macam mana pun Allah Ta'ala bagi peluang pada kita. Ya, tentulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ni nyatakan kasih sayang dia. Ya, nyatakan secara jelas dalam Quran tentang kasih sayang dia. Allah Ta'ala nyata. Ya, tak usah ambil ayat panjang-panjang, kita ambil Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dia sayang sungguh. Tuan-tuan, orang buat jahat nak mempuih tapi tak mempuih lagi, tuan-tuan. Jahat teruk sangatlah jahat, tapi tetap Allah Ta'ala bagi rezeki kat dia. Ya, orang kafir ni tuan-tuan, nama pun kafir, ya, tapi Allah Ta'ala tetap bagi rezeki pada dia. Allah Ta'ala bagi umur pada dia. Allah Ta'ala bagi nafas pada dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kadang-kala lebih pada kita.
hak orang Islam ni. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita yang ikut panduan. Ikut panduan apa yang kita minta dalam sembahyang kita. Kita minta apa dalam sembahyang kita? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami dengan jalan yang lurus. Kemudian Allah Ta'ala datangkan ayat dalam Al-Quran, petunjuk tu, ihdina tu, kita minta, ya Allah tunjukkanlah kami. Allah Ta'ala bagi petunjuk dia yang ni. Apa dia? Yang Allah Ta'ala turunkan dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Hampa nak petunjuk kan? Dalam sembahyang hampa nak petunjuk kan? Minta, ya Allah berilah petunjuk jalan yang lurus. Petunjuk ni kami bagi. Pada bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran, petunjuk menjadi petunjuk bagi sekalian manusia. Tuan-tuan, hak kita minta tu Allah Ta'ala bagi dah. Jadi kita ikut yang tu selamat. Kita ikut apa dia? Al-Quran, petunjuk Allah itu selamat. Wa bayyinatin minal huda, dan Al-Quran itu menjelaskan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dialah jadi petunjuk, jadi penjelasan pada petunjuk tu. Nak dapat syurga, Allah Taala habaq dalam Al-Quran tentang syurga, tentang neraka, tentang kiamat. Nak syurga, cara nak syurga ni Allah Taala jelaskan. Ya, macam mana cara dia. Sebab tu Al-Quran tu disebut Al-Furqan. Ya, pembeza di antara yang hak dan yang batil, yang lurus dan juga yang sesat, tuan-tuan, yang benar dan juga yang salah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala dia halalkan sesuatu, haramkan sesuatu tu ada hikmah yang besar. Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahui. Ya, tentulah apabila dia haramkan sesuatu, ada satu kemudaratan, ada satu benda yang tak baik, ada sebab dia, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau dah buat salah, tuan-tuan, yang pertama, bila dah buat salah dalam Islam ada taubat nasuha. Ada taubat nasuha. Taubat ini dapat menghapuskan dosa bagaikan air yang jernih yang dapat menghilangkan kotoran. Tu yang pertama, tuan-tuan. Ya, dah buat salah, Allah Ta'ala bagi peluang dengan kasih sayang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bila dah bertaubat dengan mengerjakan amalan-amalan yang baik, kerana amalan-amalan yang baik itu dapat menghilangkan keburukan. Yang kedua cara dia ialah melakukan kebaikan. Karena setiap kebaikan tu Allah Ta'ala akan ambil kira. Wa may ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sekecil zarah. Kita terjemah sebesar zarah kah sekecil zarah? Zarah tu besar ke kecil? Kecil ya, kecil kena terjemah kecil ya. Walaupun sekecil zarah, kan? Allah Ta'ala akan yarah, Allah Ta'ala akan pandang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nah, bila taubat, kita nak tahu taubat Allah Ta'ala terima ataupun tidak, kita tengok dia rajin tak melakukan kebajikan. Ya, insya-Allah tuan-tuan, orang yang bertaubat kepada Allah akan sentiasa melakukan kebajikan. Kita ambillah kisah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah Sayyidina Umar. Yang pertama, sebelum memeluk Islam, orang yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Tapi bila dah menjadi seorang muslim, tuan-tuan, bertaubat di atas segala kesalahan dia, segala kebajikan dia buat. Tuan-tuan, kita dah menjalani satu proses bulan Ramadan untuk dapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Habis Ramadan ni tengok kita ni banyak melakukan kebajikan ke, balik macam dulu. Macam mana kita kata ibarat itik. Dah tengok dah itik. Itik ratus dulu orang belah. Lah ni tak tahulah. Orang dulu tahu. Orang lama kata orang dulu pula. Orang lama orang belah itik.
dia bela itik tu. Itik tu dia nak berak, bukan ada jamban. Tang mana dia duduk, tang mana dia berdiri, tang tu dia murah berak. Ya, orang bagi makan dedak. Maklum tu. Maklum mungkin pernah tengok orang bela itik ratus dulu dalam dang kan. Lepas tu petang-petang yung masuk. Dia punya kandang dia reban. Jadi bahasa utara dia tak panggil reban, dia panggil lau. Lau tu zen dia. Dinding dia zen dia kan. Zen tinggi mana, tak tinggi mana, dia kan terbang bintang mana pun itik ratus ni. Dia duduk dalam tu. Kalau kandang dia besar ni, dia duduk. Dia nak berak, mana ada jamban. Dia berak, tang mana dia berdiri, tang tu dia berak. Tik penuh. Kan? Tik penuh. Tapi tuan-tuan, dia berasa lemah. Duduk dalam tik ni dia berasa lemah. Sebab tu dia duduk bunyi lemah. Kan? Dia tak boleh duduk. Dia berasa lemah. Kan? Dia nak bersihkan diri dia. Ya, lambat sikit kita buka lau tu, dia bunyi tu panjang tengkuk dia bunyi. Sebab apa? Aku duduk lantik ni lama dah ni. Aku nak bersihkan diri ni. Tak apa. Tuan dia lepas. Dia cari apa? Dia pergi cari apa dulu? Dia pergi cari ayak. Dia masuk layak ramai-ramai seronok. Dia selum kepala dia dalam ayak tu kan. Dia orang kocok kepala dia kan. Lepas tu dia angkat ketiak apa nama? Ketiak orang kan. Dia angkat kepak dia kan. Dia ambil paruh dia tu, dia gosok. Seronok duduk layak, bersihkan diri dia. Habis dia bersihkan diri dia kan. Petang dia buat apa? Petang dia balik duduk lantai balik. Dia masuk dalam kandang dia, hati penuh tu balik. Tuan-tuan, kita jangan jadi macam itik ratus kita dah masuk dalam bulan Ramadan, dah bersih, sucikan diri kita. Kita jangan patah balik duduk dalam taik balik. Macam mana itik ratus balik duduk dalam taik balik, kita pergi tang lain. Cari jalan-jalan kebajikan tuan-tuan. Cari tempat yang bersih. Kalaulah masa bulan Ramadan kita boleh main. Kadang-kadang subuh sampai 2 saf sini tak tahulah. Kan? Selalunya bulan biasa tak sampai 1 saf. 1 saf pun Tok Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, tak nampak lagi orang. Kena kali ke belakang lagu tu baru nampak orang. Kan? Subuh bulan-bulan lain, tapi bulan Ramadan Assalamualaikum warahmatullahi, tak dan nak sampai tepi tu nampak dah orang balik sana. Tu dia punya ramai. Sebab apa? Sebab Ramadan punya pasal. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, nampak dah tuan-tuan. Habis Ramadan, kita jangan jadi macam itik. Habis je balik macam tu juga. Tu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dan tengok belakang balik. Kena tengok belakang balik baru ada orang. Tuan-tuan, kita teruskan momentum Ramadan tu tuan-tuan. Kita jangan jadi hamba Ramadan. Kita jadilah hamba Allah. Kun rabbaniyin, jadilah kamu hamba Rabb, hamba Tuhan. Wala takun ramadaniyin, jangan kamu jadi hamba Ramadan. Beramal hanya dalam bulan Ramadan saja tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam bulan Ramadan dia rajin sedekah tuan-tuan. Habis Ramadan sedekah tak? Tak ada lah ustaz, lepas tak ni kuliah pun lepas tak hantar tabung mai pun kan. Tak kira masa mana kita keluar tengok ada tabung hitam tu bubuh kan. Kita sambung momentum Ramadan tu, kita teruskan. Mudah-mudahan kita akan diterima oleh Allah, akan taubat kita dalam bulan Ramadan tu. Kemudian yang ketiga, dengan bersedekah. Kerana sedekah itu dapat menghapuskan dosa bagaikan air yang dapat memadam api. Nampak? Teruskan sedekah kita tu tuan-tuan. Sedekah kita tu ibarat air yang memadamkan api. Api apa tu? Api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempatnya, dengan ditimpa oleh beberapa musibah dan percubaan, di mana musibah dan percubaan itu atau ujian itu dapat meleburkan kesalahan-kesalahan bagaikan daun pohon yang kalau sudah kering
akan menjadi hancur. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ya, kita menghadapi ujian, cabaran, ya, cubaan dan juga musibah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini dengan apa? Dengan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, habis Ramadan, hari tu bulan puasa, hari tu kita sabar tak sangka. Boleh sabar sungguh-sungguh ni, sabar. Tambah balik, orang balik jauh no. Balik jauh ni, atas lebuh raya tu jam. Ya, nak balik ke selatan tu jam. Boleh sabar, tak apa, bulan puasa sabar, sabar, sabar. Habis bulan puasa ni, ya. Dia tak sabar Ni apa? Lambat ni, ping. Padahal hujan ni pagi tadi. Nak pergi kerja jam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala datangkan kepada kita untuk menguji sejauh mana iman kita. Sama ada iman kita ni tinggi ataupun rendah nilai dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian ni macam-macam. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, walana beluannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladhina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya, walana beluannakum bisyai'in, dan kami akan uji kamu dengan suatu ujian. Allah Ta'ala mulakan dengan lam dan juga nun taukid, tuan-tuan. Nun taukid, lam dan juga nun taukid, nak habaq kata manusia, oi, kamu tak boleh lari daripada ujian. Semua orang akan dapat ujian. Semua orang akan menempuh ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian macam mana? Bisyai'in, dengan apa saja boleh jadi ujian. Minal khauf, daripada takut, wal ju', daripada lapar, wa naqsim minal amwali, harta kamu jadi kurang, wal anfusi was samarat, dan juga diri kamu rasa tak senang, dan juga as-samarat, tumbuh-tumbuhan kamu tak menjadi, boleh jadi. Ini semua adalah ujian Allah. Kalau kamu adalah pekebun, petani, ya, boleh jadi tumbuh-tumbuhan yang kamu tanam, Allah Ta'ala datangkan ujian. Allah Ta'ala datangkan sejenis hama ataupun binatang ataupun serangga yang merosakkan. Masa tu kita ingat itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Boleh jadi jiwa kita tidak tenang. Ya, anak kita duk teringat anak, masa ni duk dengar kuliah ni pun duk teringat anak, dia tunggu dah apa ni, keluar dah apa ni, tuition. Berasa tak senang. Lah ni hari tu heboh bulan puasa hari tu, no. Orang apa? Van putih dia kata. Kan? Pakat duk culik anak-anak, lepas tu jual organ, kita banyak takut. Jadi tak tenang. Tu ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Allah Ta'ala uji. Wa basyiris sabirin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi semua ni kena sabar. Allah datangkan ujian ni, kita kena sabar. Wa basyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Orang yang boleh menempuh ujian ni, Allah Ta'ala akan datangkan berita gembira. Yang ni apa dia, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia ibarat daun pohon, daun pokok yang sudah kering, yang akan menjadi hancur. Ya, daun-daun kering, yakni dosa-dosa kita, tuan-tuan, dia tak segak lagi duduk kat kita, dia akan gugur, tuan-tuan. Gugur dosa-dosa kita. Ya, gugur dosa-dosa kita. Yang tinggal apa? Yang tinggal hanya kebajikan-kebajikan pada diri kita. Dosa-dosa kita Allah Ta'ala akan gugurkan. Allahu Akbar. Macam mana orang yang sabar ni? Yakni orang yang iza asabathum musibah, apabila datang kepada mereka satu musibah, qalu, mereka menyebut, berdoa kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya
kami daripada Allah dan kepada Allah kami akan dikembalikan. Tuan-tuan, kita cuma sebut innalillah ni bila ada orang mati. Kalau kita dengar orang mai habang kata anah accident, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia tak mati lagi lah. Accident sikit je kan, tak jadi apa pun, calak sikit je, cuma tangan dia calak sikit je. Tak boleh sebut innalillah. Bolehlah sebut. Itu ujian bagi dia. Ya, kadang-kadang kita tengah-tengah duk kuliah ni, padam lampu. Musibah tu tuan-tuan. Nampak ustaz pun tak. Ustaz pakai jubah putih lah. Kalau pakai jubah hitam, pakai tak nampak lah. Duk kena renyih kan. Dah lah hitam kali tuan-tuan muslimin dan muslimat. Taklah hitam lah, boleh gagah lah. Bila terpadam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, bukan kita duduk dalam kubur punya pun. Kita duduk dalam surau. Yalah tuan-tuan. Tapi itu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekadar tu pada malam ini tuan-tuan. Ya, kita sampai pada yang kelima. Kaedah yang kelima, fil halali ma yughni 'anil haram. Setiap yang halal tidak memerlukan yang haram. Insya-Allah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi dalam kaedah. Ya, tak banyak dah kaedah dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ya, saya juga nak bercadanglah lepas habis kaedah yang kelima ni, kita masuk tajuk kita yang pertama. Dia ada 10 kaedah semuanya dah. Dalam bab yang kedua, tentang fatwa Qardawi dalam kitab halal dan haram ini, yakni tentang hukum makanan dan juga minuman. Lepas tu bolehlah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ya, kita dapatkan penjelasan tentang hukum makan minum, hukum pakaian dan perhiasan, ya, tentang kekeluargaan, tentang pekerjaan dalam bab yang kedua ni. Insya-Allah tuan-tuan, macam mana kita nak menghias rumah dan sebagainya. Hukum kita menghias rumah, apa hukum dia tuan-tuan? Kalau nak dengar awal, boleh buka dalam tag Ustaz UST Zulkifli Ishaq, surau Taman Selestia. Ada, tapi tak banyak, ya, dia potong-potong ya. Dia tak banyak. Kalau yang penuhnya surau ni, nak tengok dalam YouTube, ya. Anas dia rajin buat. Anas orang lain buat. Alhamdulillah. Unit IT mungkin, ya, surau ni bawa masuk tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Perkongsian ilmu kita, mudah-mudahan kita sama-sama mendapat rahmat, taufik, inayah dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita tutup pertemuan kita dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ni tak pakai. Sakit gigi.